Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton Kebun Bandar di mana segala idea dan kreativiti dirangsang, digabung dan dipersembahkan untuk anda. Saya Ramona Zamzam akan bersama anda selama 30 minit bagi menyingkap tip-tip dan kaedah-kaedah pertanian bandar khas untuk anda. Apa lagi? Jom kita masuk. Assalamualaikum. Bertani mengeluarkan keringat adalah satu aktiviti yang amat bermanfaat. Selain dari hasil bercucuk tanam, anda juga dapat menguatkan tubuh badan. Itulah apa yang saya lihat pada persekitaran rumah banglo di Medan Gopeng ini. Hari ini, mari kita berkenalan dengan tetamu kita iaitu Encik Johari. Apa khabar Encik Johari? Baik, Alhamdulillah. Baik, Encik Johari, yang pertama sekali saya mahu bertanya. Kalau Encik Johari boleh berceritakan sedikit tentang latar belakang kebun Encik Johari ni. Kita bermula dengan 5 tahun lepas bila kita pindah masuk ke kediaman ini. Okey. Kita mula bercucuk tanam untuk menghias halaman rumah sebenarnya. Kita tanam pokok bunga. Ya. Bila kita bertanam bunga tu, hasil tu kita tak dapat. Kita boleh tengok je. Jadi bila idea tu bila kena ada tanaman makanan. Okey, tanaman makanan ni macam herba, tanaman sayuran. Ya. Kita mula bertanam di belakang rumah. Okey. Sebab kita cuba menghasilkan edible garden. Baik, Encik Johari. Memang Encik Johari sendiri yang berminat dalam bidang pertanian ke atau ada dari keluarga yang lain? Asalnya daripada kecil saya memang suka bercucuk tanam. Baik, Encik Johari. Macam mana pula dengan idea perkebunan ni boleh tercetus ya? Idea ni tercetus bila pertama kali kita menanam di tanah. Okey. Hasil tu memang tak cantik. Saya ubah ke kaedah hidroponik. Ya. Okey. Macam itulah dia. Bila kaedah hidroponik tu mengeluarkan hasil yang baik. Okey. Jadi kita meningkatkan lagi jumlah tanaman. Okey. Supaya lagi banyak. Ya, lagi banyak. Baik Encik Johari. Boleh Ramona tanya tentang tanaman dan kaedah tanaman yang Encik Johari gunakan dalam kebun Encik Johari ni. Boleh ceritakan sedikit? Dekat kawasan rumah ni kita ada tanam tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey, ada beberapa jenis buah-buahan yang biasa kita tanam. Antaranya adalah pokok tin, rock melon. Kaedah tanaman yang kita gunakan adalah secara buah ni banyak guna kaedah Nutriport yang besar tu. Big Mac. Okey, medium dia besar. Jadi memang sesuai untuk tanaman berbuah dan jangka panjang. Tanaman lain yang kita ada seperti sayur-sayuran. Biasa sayuran kita tanam secara kaedah kebanyakannya guna NFT, hidroponik NFT. Tapi dan juga ada juga yang guna kaedah Nutriport. Baik, kemudian saya nak tanya. Masa Encik awal-awal nak mulakan kebun ni kan, berapa kos yang Encik Johari gunakan? Dan kemudian macam mana pula dengan cara penyelenggaraan? Lepas dah mula menyelenggara pun saya pasti ada kos yang Encik gunakan juga kan? Boleh Encik Johari cerita sedikit? Okey. Mula-mula kita membina set NFT. Menggunakan kaedah NFT, kita gunakan peralatan yang mudah dapati. Ya. Okey, murah. Okey. Contoh kita guna bekas cover elektrik tu untuk buat aliran air. Jadi kos asal yang kita mulakan dulu adalah lebih kurang RM100. Okey. Itu pun kita gunakan ada setengah bahagian tu kita gunakan barangan yang terpakai. Ya. Kos penyelenggaraan lain bila musim tu dah habis, kita akan mula membeli baja dan membeli biji benih. Sebab bila kita pertama kali kita tanam, dia berjaya. Jadi kita mula beli macam-macam benih. Okey, kita cubalah macam-macam. Kita ada mula-mula salad hijau, salad merah, okey, salad bulat, jadi macam-macam. Okey, sebab salad pun ada macam-macam jenis. Jadi dia mula membeli berbagai-bagai variety untuk dicuba, untuk ditanam. Baik. Encik Johari, soalan yang terakhir untuk masa ini ya. Ramona nak tahu apakah tanaman kegemaran Encik Johari dan kaedah kegemaran Encik Johari? Tanaman kegemaran saya dah teliti, pokok tin dan pokok rock melon.
Teknik tanaman yang saya suka setakat ni, okey, kita dah ada membina set Nutriport Big Mat. Okey, kita namakan begitulah untuk produk kami. Jadi itu adalah yang paling saya suka Ya. sebab penyelenggaraannya senang. Oh. Okey, kita cuma jaga satu tangki. Lepas tu kita boleh isi air baja di dalam tangki. Kemudian dia akan mengalir ke setiap pasu. Jadi penyelenggara untuk pengairan dan pembajaan tu memang senang. Dan kemudian kita boleh tanam pelbagai tanaman. Sangat comel. Ya, itu dia. Banyak betul kaedah dan teknologi pertanian yang telah diajar oleh Encik Jauhari kepada kita. Menarik kan? Dan Ramona pasti anda semua mahu belajar lebih banyak lagi. Tetapi sebelum itu, apa kata kita belajar sesuatu dalam segmen DIY dulu? Assalamualaikum Cik Nasirun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau tunggu lama. Ramona dah jumpa dah botol-botol yang Cik Nasirun minta carikan. Betul ke tak? Cuba Cik Nasirun tengok. Botol yang Cik Ramona cari tu memang betul lah yang saya perlukan. Baiklah, memadamkan semua bahan-bahan kita dah ada. Boleh kita mula Cik Nasirun? Ya, boleh. Jadi apakah perkara pertama yang boleh kita mulakan? Okey, kita akan mulakan botol yang di atas dulu. Sebelum tu kita pakai hand tray dulu Ya, untuk tebuk lubang kan. Menggunakan mata ya, penebuk lubang. ya. Jadi tebuk lubang untuk setiap botol. Untuk setiap botol kecuali botol yang pertama yang di atas tak perlu tebuk lubang. Yang paling atas tak perlu tebuk lubang, tapi yang lain semua tebuk lubang Ya. di bahagian Di bawah. bahagian bawah botol. Bawah botol. Baik. Okey, seterusnya kita solder dah panas. Kita akan tebukkan lubang kecil kiri dan kanan botol. Ini ya. Kiri dan kanan botol. Ya. Di bahagian bawah ya. Di bahagian bawah botol. Tapi yang ini bahagian bawah sini tak ada Ini tak tebuk perlu lubang. sebab botol di atas tak perlu untuk tebuk lubang seperti ini ya. Baik. Okey. Dan Yang pertama seterusnya? kita ambil Celesty Bear. Ya. Kita buat untuk bergantungan botol dan skru. Ya. Baik. Yang itu dulu. Ada lagi ke tak? Satu lagi yang ini. Satu lagi. Ya. Sekarang kita ambil marker pen. Kita tanda untuk kita buat tingkap seperti yang botol yang di bawah tu. Ini botol yang di bawah. Okey. Kena buat tingkap kecil. Tingkap kecil. Jadi tandakan. Tandakan. Ya. Ini belum ada tingkap lagi. Okey. Seterusnya? Seterusnya kita ambil pisau. Kita potong ikut tanda tadi lah. Ya. Boleh Encik Nasirun? Okey. Baik-baik ya. Pisau. Satu dah siap. Satu dah siap. Okey, Sebelah lagi. sebelah lagi. Yang ini ha. Baik. Ini ha. Okey. Lepas tu guna screwdriver. Okey, sekarang dah siap. Ini ya. Dah siap. Dah ada tempat penyangkut dengan tingkap yang kecil. Ya. Ini botol nombor 1. Botol nombor 1. Ya. Okey, kita tebuk lubang. Tebuk lubang dekat penutup. Tebuk lubang dekat penutup. Allah. Dah. Boleh lagi? Boleh. Dan kita ambil valve tadi. Ya. Kita masukkan valve di dalam lubang yang kita tebuk tadi. Ya. Okey. Dia akan jadi begini. Di penutup botol. Okey. Ya. Kemudian Kita masuk Tutup balik. Tutup balik.
kita masukkan botol. Dan Sambungkan. dan kita tutup balik dengan penutup botol tadi. Oh. Lepas tu yang seterusnya yang tingkat besar juga kan? Ya. Masuk banyak mana ya Encik Nasirun? Kita masuk lebih kurang agak-agak Suku? suku ni, suku botol ni. Tak sampai setengah tak ya? sampai setengah. Ya. Saya bawa. Sikit lagi. Okey. Baik. Okey. Selesai? Selesai. Dan kemudian? Kemudian sebelum kita masuk biji benih, kita siram terlebih dahulu. Guna penyiram tu. Okey, guna penyiram. Kalau guna air biasa-biasa tuang dari botol ke apa boleh tak dari cawan? Boleh tapi jangan terlalu banyak lah. Oh, jangan terlalu banyak. Oh, ini sebab nak bagi basah. Dan kita masukkan biji benih. Berapa biji boleh saya tahu tak nak masukkan? Antara 3 biji hingga ke 4 biji saja. 3 ke 4 biji. Kecil je ya. Ya, kecil. Biji sawi ni dia kecil sikit. Oh. Dah. Dah, okey. Selebihnya kita simpan. Baik, selebihnya kita simpan. Dah masukkan, lepas tu? Lepas tu kita masukkan air dalam jug. Ya. Okey. Ya. Nak tuang masuk dalam botol yang pertama? Yang tuang botol yang pertama. Nak masuk banyak mana tu? Separuh botol ke? Separuh pun boleh, penuh pun boleh. Baik. Okey. Ini supaya senang apabila kita nak tinggal rumah nanti, kita boleh masukkan lebih kurang bawah pada tingkap ni lah. Dia boleh tahan dalam 2 hari setengah lebih kurang. Oh. Untuk memudahkan tinggal rumah. Jadi fungsi tingkap tu untuk masukkan air sajalah. Untuk masukkan air saja. Oh. Ha, inilah dia menara botol kita yang sudah pun siap. Baiklah, sebelum kita mengundur diri, Encik Nasirun, Yes. ada apa-apa harapan dan petua untuk diberi pada penonton di luar sana? Okay, harapan saya agar penonton di rumah dapat mempraktikkan apa yang saya telah tunjuk ajarkan pada minggu ini. Ya, itu dia. Macam mana penonton sekalian? Seronok tak segmen kali ini? Ramona suka betul lah sebab boleh buat menara botol sendiri dekat rumah. Dahlah senang, jimat kos. Ha, apa lagi? Ambil je mana-mana botol yang ada dekat rumah tu, jadikan menara botol. Selamat mencuba. Aduh, seronok betul lah Ramona tengok pada tanaman-tanaman Encik Jauhari yang segar dan ranum ni. Wow, buah ada, sayur ada, bunga pun ada. Ha, cukup lengkap kan? Kalau ikutkan, Ramona tak sabar nak korek lebih banyak rahsia dari Encik Jauhari. Tapi sebelum itu, apa kata kita belajar dulu sesuatu dalam segmen Pertanian Lestari pada minggu ini. Boleh? Kalau nampak gini jangan dekatlah. Itu, jangan dekat. Itu kumpulan kuat ya? Dia defensif masa tu. Oh. Dia ada dia punya peranan lah. Kalau yang ini bolehlah kita datang dekat berdiri sebelah dia. Oh. Jadi tak ada masalah kalau berdiri kat sebelah macam tak ni? ada, Dekat? Tak ada masalah? Tak ada masalah. Selagi tak berdiri depan, terowong masuk dia. Oh. Apa khabar para penonton? Kembali lagi kita di segmen Pertanian Lestari. Pada minggu ini kita akan belajar mengenai lebah kelulut. Apa tu lebah kelulut? Lebah Ramona tahu, kelulut Ramona tak tahu. Tapi untuk bertanya lebih lanjut, apa kata kita berkenalan dulu dengan tetamu kita hari ini iaitu Puan Fiza. Apa khabar Puan Fiza? Khabar baik, sihat. Terima Mona, kasih apa ya. khabar? Alhamdulillah sihat juga. Terima kasih sebab sudi bersama kami dalam rancangan Kebun Bandar. Terima kasih menjemput saya. Ya. Dan kami nak minta Puan Fiza kalau boleh bercerita sedikit tentang lebah kelulut, boleh tak? Boleh, insyaAllah. Apa dia lebah kelulut tu ya? Okey, lebah kelulut ni adalah lebah tidak bersengat
di dalam satu family dengan lebah madu, iaitu lebah yang bersengat, iaitu family Apidae. Ya. Lebah kelulut ni di dunia sahaja ada lebih kurang 500 spesies yang dah dikenal pasti. Tapi Ya. di Malaysia hanya 35 sahaja yang dah dikenal pasti di Malaysia. Ya. Dan hanya 2 spesies sahaja yang digunakan untuk penternakan komersial lah, iaitu Heterotrigona itama dan Geniotrigona thoracica. Dah macam cakap Jepun nama Ha dia. kan, kalau yang ini, contoh yang ini dia itama lah, Heterotrigona itama. Baik Puan Fiza, yang seterusnya Ramona nak tahu apakah kena mengena lebah kelulut dalam bidang pertanian ya? Kenapa kita boleh ada topik ni dalam segmen Pertanian Lestari hari ini? Okey, untuk lebah kelulut ni pada asalnya lebah kelulut ni tinggal di dalam hutan. Di dalam hutan dia adalah ejen pendebungaan yang baik. Oh. Okey, untuk hasil kaitan dengan tanaman, dia juga kita boleh gunakan sebagai ejen pendebungaan, yang mana seperti kita tahu tanaman ni, pendebungaan adalah salah satu elemen yang penting untuk menghasilkan buah yang banyak, terutama di dalam pokok berbuah. Okey, jadi lebah kelulut ni dia akan menjadi ejen pendebunga lah tanpa menggunakan tenaga buruh. Okey, nak tengok dalam. Kalau nak buka ni, Ya. kena pastikan kita tak berdiri di pintu masuk lah. Di terowong dia. Maksudnya kita kena sama ada tepi ataupun belakang koloni itulah. Okey, ini rupa dalam dia. Seperti yang saya cakap tadi, dia ada hasilkan 3 benda. Ya. Madu, roti lebah dengan propolis. Ya. So yang membentuk sarang ni semua kita panggil sebagai propolis. Yang hitam ni. sarang Ni sarang dia, rupa sarang dia. Okey, yang ini boleh nampak sikit dalam tu ada madu. Ya, betul. Lepas tu yang ada... boleh datang dekat macam ni, tak ada masalah? Boleh, tak ada masalah sebab dia tak menyengat. Jadi kita boleh datang. Kita boleh dekat dengan dia lah. Okey, yang ini kalau nampak perasan ada kuning dalam tu, itu bibret roti lebah dia. Oh, itu roti Itu roti lebah. Kalau dekat dalam ni dia ada lagi kasta lebah yang lain. Maksudnya dia ada ratu dia dekat dalam, dia ada lagi lapisan telur dia dekat dalam. Ini yang telur dekat atas lah. Baik Puan, Ramona nak tahu dalam menternak lebah kelulut ni kan, ada apa-apa permasalahan tak? Okey, kalau untuk lebah kelulut ni dia punya perosak macam lebah madu jugalah. Selain perosak utama yang kita dengar Serangga sekarang, serangga ada juga. Perosak utama yang kita dengar sekarang adalah black soldier fly ataupun BSF. Okey, dia sejenis serangga Ya. yang akan masuk ke dalam, bertelur di dalam koloni ni. Maksudnya di atas dekat kawasan propolis Dia akan ni. bertelur. Dia dapat Dia- masuk. Boleh, dia boleh masuk. Kalau ada rongga-rongga, macam kalau binaan kita tengok kan Ada dia longgar sedikit. dia ada longgar sedikit, so dia boleh bertelur dekat dalam. Oh. Telur tu akan menetas dan lava tu akan jadi perosak dekat dalam ni lah. Dia akan makan madu, makan bibret roti lebah tadi. Kacau rumah orang lah kiranya. Betul. Nanti koloni akan lari. Baik. Pasal madu pula Puan. Okey. Macam mana kita nak dapatkan hasil madu tu? Cara pengambilan dia? Okey, kalau untuk ambil madu, Ya. kalau zaman dahulunya Ya. kita pakai picagari. Kita sedut satu-satu. Tapi Yang macam zaman dekat sekarang, hasil inovasi usahawan kita adalah penyedut madu yang bermotor. Ya. Ini contohnya daripada breast pump, Ya. pump susu yang dimodified. Ya. Okey, cara untuk ambil madu tu, kita kena sedut masuk satu-satu. Memang sedut tu tak kacau? Kita tak kacau. Kita just sedut je. Di sini itulah, so dia akan masuk sampai habis. Sedut sampai habis. Kira kita terpecahkan sedikit dia punya bahagian sarang tu, tak ada masalah. Tak ada lah. masalah sebab nanti dia akan buat baru. Dia akan isi, kemudian dia akan tutup lagi lah. Oh, dia akan buat balik. Ya, betul. Itu dia para penonton sekalian, macam mana seronok tak? Ramona betul-betul teruja sebab pertama kali dapat rasa madu terus daripada sarang lebah kelulut. Anda pula bagaimana? Ramona pasti ada yang berminat untuk menternak lebah kelulut mungkin? Sehingga di sini sahaja segmen Pertanian Lestari kita pada minggu ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Baik, Encik Johari. Ya. Selama mengendali kebun di rumah sendiri ni kan, Okey. ada tak apa-apa cabaran atau masalah yang Encik Johari lalui? Okey, masalah yang paling asal biasa kita hadapi ialah serangan serangga. Ya. Okey, kita ada macam-macam jenis serangga, putu trip, apit, whitefly atau benap. Okey, selain daripada tu serangan kulat. Oh. Contohnya di sini, okey, Oh, bintik-bintik ini- ni pun ini serangan kulat? Ya, kulat tu. Lepas tu nak buat macam mana ni? Jadi kita akan guna, kalau kita setakat
pokok dah tua kita biar aje. Oh. Kalau kita tembur racun kulat, dia dah ada kesan kimikal. So kita nak elak selagi boleh. Dan kemudian Ramona nak tanya mengenai sasaran. Encik Johari ada apa-apa sasaran tak dalam masa yang akan datang untuk kebun Encik Johari ni? Okey, sasaran saya untuk meningkatkan lagi jumlah tanaman. Okey. Oh, nak banyak lagi? Banyak lagi. Oh. Lepas tu kita nak reka bentuk yang lebih menarik, okey, up to date, okey, menarik. Jadi Nak hias lebih banyak lah. maksudnya mungkin ke arah vertikal kan. Okey, tanaman di dinding lebih macam tu. Oh, baik. Okey, mungkin kita nak tambah penggunaan solar. Oh. Okey, sekarang ni ada setengah set tu kita pakai masih menggunakan elektrik. Ya. Jadi kalau kita boleh ubah je kepada solar, so kita dah pergi ke depan sedikit dalam arena bercucuk tanam walaupun di keliling rumah. Betul. Baik. Dari situ boleh memulakan sesuatu ya? Ya, betul. Baik Encik Johari, untuk soalan yang terakhir, boleh tak Encik Johari beri apa-apa pesanan kepada para penonton di luar sana? Okey, harapan saya pada para penonton supaya marilah kita melakukan aktiviti yang berfaedah seperti bercucuk tanam di sekeliling rumah. Hasilnya boleh dikongsi bersama. Okey. Hidup pun sihat. Ya, betul. Aktiviti yang baik bersama keluarga. Okey. Mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak ya Encik Johari sebab sudi beri tunjuk ajar pada kita semua. Bye-bye. Bye-bye. Amin. Muah. Hai, beruntung betul lah kita dapat lawat Encik Johari hari ini. Banyak betul yang kita dapat pelajari dari beliau kan? Ramona harap apa yang anda pelajari hari ini dapatlah anda cuba sendiri di rumah. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam rancangan Kebun Bandar bersama saya Ramona Zamzam.